tajuk berita malam ini, Bukit Aman lancar operasi tangani ancaman musuh dalam selimut di Sabah. Dan cadangan kuartus khas dan senjata untuk penguatkuasa agama tidak praktikal. Cadangan bina kuartus khas dan penggunaan senjata api khusus bagi melindungi keselamatan penguatkuasa pihak berkuasa tempatan PBT tidak mendapat reaksi positif pakar jenayah. Mereka yang ditemui Berita TV9 berkata jika hasrat itu diteruskan, ia dikhawatiri akan membawa lebih banyak kesan buruk daripada baik. Ikuti laporan disediakan wartawan Faris Sahir. Cadangan pembinaan kuartus khas bagi anggota penguatkuasa daripada pelbagai agensi diutarakan Ketua Polis Pahang, Datuk Sharifuddin Abdul Ghani. Saya rasa adalah elok kalau mereka ini ditempatkan di dalam satu kata orang kuartus untuk supaya keselamatan mereka ini terjamin. Ya. Sebab kalau duduk rumah-rumah sendiri itu maklumlah tengok perkara macam ni berlaku kan. Jadi because dia punya kerja tu memang menguatkuasa. So kita tak tahu, ada kadang-kadang ada musuh dalam selimut. Itu kenyataan dibuat beliau pada 11 November lalu. Kenyataan dibuat selepas pengkebumian Ketua Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Pahang, Ahmad Rafli Abdul Malik sehari sebelumnya. Rentetan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom membuat gesaan berikut. Kita akan kemukakan cadangan nanti kepada pihak polis supaya paling tidak ada pandangan yang minta supaya dibekalkan dengan senjata api dan sebagainya. Itu juga perkara yang dalam lengkungan perkiraan, tetapi paling penting ialah soal keselamatan mereka itu diberikan keutamaan. Pembunuhan Allahyarham Ahmad Rafli bukan yang pertama membabitkan anggota penguatkuasa. Tertera beberapa kali kes berprofil tinggi membabitkan anggota penguatkuasa. Cadangan itu diulas Ketua Polis Negara. Saya dah sebut semalam, sesiapa sahaja boleh memohon untuk lesen senjata api. So kita akan memprosesnya mengikut justifikasi yang membolehkan mereka menggunakan senjata api. Saliran pandangan dengan Tan Sri Khalid ialah bekas Ketua Polis Selangor. Apa polisi kerajaan sekarang? Nak menggalakkan semua orang pakai senjata api ataupun nak mengurangkan firepower yang ada di luar sana? Bahayanya firepower, senjata-senjata yang berada di luar daripada pasukan, ini bahaya. Kalau terjadi huru-hara, terjadi pecah samun, kehilangan senjata api, lebih membahayakan masyarakat. Turut diminta pandangan ialah Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Tan Sri Lilam Tai. Bagi beliau adalah terlalu awal untuk melaksanakan cadangan itu kerana Malaysia boleh dikatakan aman. Kalau mereka ditempatkan di satu kawasan khas, jadi kemungkinan akan timbullah kesulitan dalam hal untuk menghubungi ataupun berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan anggota ini yang berkuasa. Sependapat dengannya ialah Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Datuk Kamaruddin Mat Ali. Katanya, satu pilihan yang boleh diteroka ialah menggunakan khidmat polis bantuan. Unit bantuan, polis bantuan adalah mereka mempunyai kuasa macam polis biasa di tempat mereka. Itu satu cara juga yang boleh dilaksanakan. Misalnya Petronas. Ya? Petronas ada unit bantuan, auxiliary police. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM sepanjang 2011 hingga September lalu sebanyak 597 kes berkaitan penjenayah bersenjata api dan daripada jumlah itu sebanyak 503 ditangkap hidup-hidup dan 94 lagi maut. Sepanjang tempoh itu juga sebanyak 573 senjata api berjaya dirampas. Dan walaupun kebanyakan daripada penjenayah terbabit berjaya diberkas, namun saki-bakinya masih lagi berkeliaran di luar sekaligus menggusarkan masyarakat. Farid Zahir untuk Berita TV9. Dua penumpang wanita warga Vietnam maut selepas kereta dinaiki terbabat